Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 2 Muharram 43 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk yang ke-19. Kita teruskan pengajian kita ayat yang ke-123. Ayat 123, iaitu sambungan siri yang keempat dari kisah Nabi alaihimussalatu wassalam yang ada dalam surah ini. Yang pertama kita telah dengar cerita Nabi Musa, kemudian cerita Nabi Ibrahim, Nuh, dan pada kali ini kita akan pergi kepada cerita Nabi Hud dengan kaumnya, dengan kaum Ad. Para jemaah sekalian, itu di antara siri-siri tadabbur bagaimana Allah SWT nak tenangkan hati Nabi, maka dibawa turun ayat-ayat yang menceritakan orang dahulu. Artinya inilah sunnatullah, ketetapan yang Allah tetapkan bagi setiap hamba Dia yang beriman. Para pendakwah akan melalui jalan ujian dan cabaran. Ada yang getir, ada yang biasa-biasa. Baik, itu di antara muqaddimah yang kita sebut dalam perbincangan kita ini. Kita akan masuk kepada kaum Nabi Hud. Para jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 788. Muka surat 788. 788 ayat 123. Baik, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. Kita ambil setakat itu dulu. Kazzabat 'ad, telah mendusta. Demikian juga kaum 'ad telah mendustakan rasul-rasul. 'ad kazzabat al-mursalin, rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Tengok nota di bawah. Satu contoh lagi tentang kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala disebabkan kekufuran mereka, ialah kaum 'ad. Kaum Nabi Hud AS yang diceritakan perihalnya dalam ayat-ayat ini, dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikut sampai kepada ayat 140. Sampai kepada ayat 140 ini kisah kaum 'ad. Untuk orang panggil maklumat ringkas. Maklumat ringkas, kaum 'ad ini selepas kaum Nuh. Dia datang selepas Nabi Nuh. Mereka tinggal di mana? Di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, gunung, bukit-bukit pasir di janub, dekat dengan Hadramaut, Yaman. Di Yaman. Mereka ini umat yang kuat. Besar dia, gagah, dan juga diberi kesenangan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemewahan. Mana umat yang kuat, uli ba'sin syadid, dan ruha wa na'im, duduk dalam kemewahan, dalam nikmat. Banyak rezeki-rezeki di kawasan mereka. Oh, ni dia panggil Al-Ahqaf. Sekarang ni kalau kita tengok dalam peta Arab Saudi, dia panggil Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ni kawasan gunung pasir. Jadi sempadan dia dekat Yaman, dia sempadan dengan Yaman. Yaman, Hadramaut. Dan kubur Nabi Hud pun masih ada di sana, menjadi tempat, macam-macam tempat lah. Ada yang pergi ziarah saja, ada yang pergi pusing-pusing, ada yang pergi gosok-gosok. Itulah kubur-kubur yang disebahkan kepada para anbiya, maka dia jadi macam tu. Kecuali makam Nabi SAW, Allah Ta'ala jaga dia dengan kawalan yang begitu rapi, dengan pagar-pagarnya, dengan kawalan yang ketat, maka selamatlah. Orang tak boleh pergi buat benda yang pelik dekat kubur Nabi. Itu pun ada juga sembunyi-sembunyi. Tapi kubur Hud ni kalau tengok dalam video memang menggerunkan lah. Menjadi pesta tahunan pergi duduk pusing sana. Ini salah satu benda yang berbahaya lah kepada masa depan anak-anak kita. Mungkin mereka awal ni gosok-gosok yang baru. Jadi bimbang yang takut naik darjat lebih daripada itu. Baik para pelajar sekalian, kita kenal dah mereka. Kampung dia pun, negara dia duduk di mana? Di dekat dengan Hadramaut, dekat dengan Yaman, sempadan dengan Arab Saudi. Maka Nabi iz qala lahum Hudun. Tengok ayat. Sama juga huraian kita semalam. Kazzabat 'aduni al-mursalin. Walaupun Nabi seorang Hud, tapi dikira package. Dusta kepada seorang Nabi bermakna kamu dusta seluruh Rasul. Walaupun Nabi itu seorang, tapi dianggap sebagai package.
Tak percaya semua. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Tatkala saudara mereka, akhuhum, kata Al Tafsir, ai akhuhum fin nasabi. Nabi Hud ini anak beranak mereka, adik-beradik mereka keturunan, mana dia daripada kaum tu juga. Nabi Hud kata apa? Berkata kepada mereka, ala tattaqun, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah, bertakwa dan menjauhi larangannya. Adakah tidak kamu takut siksaan Allah Azza wa Jalla, azab Allah Ta'ala? Mu tak takut ke? Kalau takut, tinggalkan sembahan berhala, tauhidlah kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Hud memperkenalkan dirinya. Sama jugalah. Boleh katakan semua Nabi-Nabi akan memperkenalkan diri, menyatakan seruannya, dan mengisytiharkan tidak ada bayaran. Aku berdakwah ni bukan kerana mencari duit, bukan kerana cari makan, tapi aku berdakwah kerana nak menyelamatkan kamu. Aku berdakwah kerana apa? Kerana nak menyelamatkan kamu dari azab Allah. Tengok Nabi Hud kata. Sama je. Yang lepas pun Nabi Nuh sama juga. Yang akan datang nanti pun sama juga. Dakwah dia sama. Dakwah dia, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah, yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Diutuskan aku ini untuk menyampaikan wahyu ke Allah kepada kamu. Kata di para ulama, ada kalanya kita kena memperkenalkan diri kita dan jawatan kita. Ini penting. Sebab apa? Biar orang kenal. Biar orang kenal. Oh, dia ni Rasul. Macam kita juga kalau kita pergi mana-mana tempat, kita kena nyatakan siapa kita. Saya fulan, tugas saya sekian-sekian. Baru orang tahu, oh ini daripada pejabat agama. Ini daripada pusat zakat. Ini dari kebajikan masyarakat. Ini dari pegawai penguat. Jadi orang tahu, oh ini jawatan. Sebab tu dia tulis nama lagi sini kan. Ada nama lagi. Kereta yang kita bawa pun kena ada logo jabatan. Jadi Nabi Hud memperkenalkan diri, aku ni jawatan aku Rasul. Rasul, dan saya juga amin, orang yang amanah, orang yang dipercayai, bukan sebarangan. Allah Ta'ala tak lantik orang ambil begitu saja lah. Kita mesti ada apa? Ada integriti, kata orang sekarang. Integriti. Kita ni cakap je integriti. Tapi bila sampai boleh jawatan, cari inti. Allahu Akbar, inti. Maka bila ini jawatan aku, ini khija akunya apa? Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kamu kepadaku. Fattaku sakhatallah wa iqabah. Naklah kamu takut kepada kemurkaan Allah dan seksaan yang Allah janji kepada orang yang engkar, orang yang derhaka akan diseksa. Oleh itu ati'uni fima amurukum bihi wa anhaakum anhu. Ta'alah kepada aku, apa yang aku perintahkan kepada kamu lakukan, dan apa yang aku larang tinggallah. Dia tak berlawan banyak dalam ayat ni kan. Berbeza dengan Nuh semalam, bobok dia mari lawan. Yang buah-buah ni dia tak tak ada dialog pelan-pelan sini. Mana Nabi Hud cakap,
Kata apa? Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Aku tak minta upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam telah mengisytiharkan bahawa mereka bukan cari makan dengan dakwah ini. Kita pun para pelajar kena buat kira jugalah, kan? Dakwah kita berdakwah ni bukan kerana nak cari untung, bukan kerana nak cari makan, tapi kita berdakwah kerana nak menyampaikan perintah Allah, nak menyampaikan apa yang kita belajar, ilmu yang Allah berikan kepada masyarakat. Itulah kerja kita sebagai pendakwah, penyambung lidah Nabi alaihi wassalatu wassalam kepada masyarakat. Baik, itu perisytiharan awal. Kemudian Nabi Hud takallama. Nabi Hud mula mengkritik, menegur perbuatan kaum dia, kaum Ad yang besar-besar ni. Mereka dengan penuh kesombongan, keangkuhan, membuat projek-projek besar-besar, tapi bentuk projek pembaziran. Bentuk projek pembaziran. Dia macam-macam. Setiap kaum tu dia ada projek dia sendiri. Projek kaum Ad ni buat binaan yang besar. Tuan-tuan boleh tengoklah, kalau tengok buka dalam internet cari, tulis kaum Ad ataupun kaum Nabi Hud, yang akan tunjuk gambar-gambar bagaimana bangunan-bangunan, bukit-bukit yang dipahat. Sama juga dengan geng dia nanti yang kita nak cerita nanti, kaum Samud, lebih kurang juga. Dia punya teknologi itu sama, orang hebat-hebat belaka. Maka Nabi Nuh, Nabi Hud kritik buat dia. Ialah anak beranak dia belaka. Kata apa? Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Jadi setelah dia selesai daripada menyatakan dakwah tentang usul dakwah, iaitulah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi Hud mula menegur perbuatan kaum dia yang sibuk dengan projek binaan-binaan tapi tak peduli kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Hudun liqaumihi. Nabi Hud pun kata kepada kaum dia, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi, mana dia naik atas bukit tinggi, buat binaan lagi. Bangunan-bangunan yang tersergam, buat menara tu, menara ni, mana dah lah bangun bukit tinggi, buat pula binaan atas bangunan tu. Allahu Akbar. Bangunan-bangunan yang tersergam, makan murtafi' binaan alian, naik atas bukit buat bangunan tinggi. Padahal kamu tidak membuatnya dengan suatu tujuan yang baik, tak ada perluan apa-apa pun. Menurut dalam tafsir, dia kata apa? Annahum banau tilkal abniyah. Asalnya dia nak buat bangunan itu tanda kepada orang musafir. Mana orang musafir duduk jauh lagi nampak mercu tanda ni. Oh, ni sampai dari kampung ni. Sampai dah kepada kaum Nabi, kaum Ad. Bangunan tu nampak. Mercu tanda jauh lagi kita nampak. Macam kita pergi KL lah kan, kita nampak menara KLCC. Kita duduk di Mekah, kita menampak menara jam besar, Burj Sa'ah.
Kita pergi ke mana nampak dia punya. Jadi makna teknologi jenis buat menara tinggi ni sudah dibuat oleh kaum Ad. Jadi tujuan dia orang asalnya dia buat binaan itu untuk alamatin lil musafirin. Tanda, mercu tanda kepada orang musafir. Dia nampak jauh lagi, duk padang pasir. Nu dia. Lakin lamma kana qasduhum bi bina'iha riya. Tapi oleh kerana binaan tu bukan keperluan sebenarnya, tetapi dibina di atas dasar riya, nak tunjuk teknologi tinggi. Sara wujuduha syabihan bil abathi, maka kewujudannya seperti main-main saja kerana dia tidak niatkan Allah. Ini kita bimbang ini. Yang kita bimbang ini, kita buat bangunan-bangunan besar untuk apa? Bukan kerana Allah, tapi kerana nak bangga-bangga, nak tunjuk pada orang. Maka itu yang menjadi permasalahan kepada kita tentang tidak niat ikhlas. Jadi kita kena, bila kita buat bangunan besar-besar, buat menara atau menara ni, kita kena ada sifat keikhlasan. Kita kena tahu apa yang kita buat ni satu keperluan yang besar. Jadi kita tahulah. Allahu Akbar. Baik, dalam sebuah hadis Nabi, ini dia panggil kaitan cerita orang-orang dulu yang hebat buat binaan dengan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda hadis ni. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Amr al-As dia kata, marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Nabi lalu sedang kami duk baik pulih kemah kita. Dia kata khussa baitun, rumah yang dibuat dari kayu, daripada bulu, macam bangsal lah, bangsal. Rumah orang dulu. Rumah ni waha ni macam nak runtuh dah, nak terbalik. Jadi kami duduk baiki, duduk islah. Faqala, Nabi pun tanya, mahadha sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, apa ni? Buat apa tu? Faqulna khussun lana waha. Bangsal ini, pondok kami ni nak runtuh. Fanahnu nuslihuhu, kami baiki dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aral amra illa ajala min zalik. Nabi kata, aku duduk berhati tengok al-amra sini kematian. Nabi kata mati itu lebih cepat daripada runtuhnya bangunan bangsal kamu ni. Allahu Akbar. Tengok dakwah Nabi, dia pergi kait sentuh hati perasaan. Ai ma aral maut wa ma ba'dahu minal qabri wal hasyri wal qiyamah. Aku tengok mati cepat. Kamu dia masuk dalam kubur, kamu dia mari kiamat pula, nak sampai ke syurga insya-Allah. Wal iyazubillah, ada orang sampai ke neraka lebih cepat daripada ini. Maka kata di para ulama, Nabi nak bagi motivasi, ambil dunia ni berpada-padalah. Jangan lebih-lebih sangat. Lebih-lebih sangat, lebih daripada keperluan, maka kita banyak masalah di akhirat esok. Hakikat dunia ni, kalau kita rasa lama pun pendek, tanda hakikatud dunia mahma talat fahiya qasiratun wa muntahiyatun. Kita rasa lama dunia ni, sebenarnya dia pendek dan akan berakhir. Sama ada sebagaimana yang selalu Abu Anas sebut, kita dengan dunia sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Dua ya tuan-tuan. Kita tinggal dunia maknanya kita sudah mati. Harta yang kita kumpul dari muda sampai beruban ni, harta itu menjadi milik orang. Kecuali apa yang telah kita sedekahkan. Ataupun dunia tinggal kita, barang-barang kita sudah hilang, rusak, punah, itu sudah jadi. Itu dia panggil. Yang kedua, sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Itu je kita dengan dunia.
Yang tak akan tinggal kita siapa yang mana? Ya dunia yang telah kita infak, maka dia akan bersama kita insya-Allah. Baik, hadis ini rawahu Abu Daud wal lafzu lahu wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa sahaha isnadahu Ahmad Syakir fil Musnad fi tahqiq al Musnad wa sahha aidan fi sahih Sunan Abi Daud. Jadi alhamdulillah hadis motivasi ini sahih. Satu lagi hadis menarik tuan-tuan. Kita ni bila kita baca hadis-hadis begini, dia panggil memotivasikan diri kita supaya jangan tamak pada dunia. Dunia ni sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Sebuah lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, An Qais bin Abi Hazim. Qais kata, dakhalna ala Khabbab. Kami pergi ziarah Khabbab Ibnul Arat. Khabbab ni orang lama ni. Hadis dia lama. Hadis dia minta Nabi supaya Nabi kita berdoa, minta pertolongan Allah dekat Kaabah. Nabi celek mata. Nabi kata, ya Khabbab, sabarlah sekejap. Orang dulu dipotong kepala, dibelah dengan gergaji atas kepala, mereka tak lari dari agama. Baik, dunia telah bertukar. Daripada susah dulu, yang Nabi kata sabarlah sekejap Khabbab, sekarang ni mereka sudah senang. Kata di Qais, kami pergi ziarah Khabbab sakit. Wa qad iktawa sab'a kayatin, dia telah berubat dengan api 7 kali selang dengan api ni, bakar dengan api. Adalah cara-cara dia. Kata di Khabbab, inna ashabana alladhina salafu madaw. Sahabat-sahabat kami yang awal masuk Islam, yang mereka telah mati syahid, ada yang sudah mati. Lam tangqushumud dunya. Dunia tak sempat nak mengacau mereka, sebab mereka mati awal, belum dapat kemenangan. Sahabat ni mati dalam keadaan susah, fakir. Allahu Akbar. Wa inna asabna ma la najilahu maudan illa turab. Kami telah diberi pembukaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dunia ni banyak datang kepada kita. Ittisa'al futuhat, ziyadatul mal. Masya-Allah kan. Apa kita nak jadi? La najidu maudi'an illa turab. Tak ada lagi tempat yang sepatutnya kita pergi, kita masuk dalam tanah jelah. Allahu Akbar. Maknanya kita ni sedihlah dia. Maknanya kita dapat menikmati kekayaan atas dunia, tapi semua tu nak pergi dalam tanah belaka. Nak pergi dalam tanah. Baik. Dia kata apa? Walaula anna Nabi, kalau tidak aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada minta mati, aku akan berdoa minta mati. Sebab sakit sangat ni. 7 kali selang dengan api dah ni. Mana sakit. Tapi Nabi kita larang, apabila ditimpa musibah, jangan minta mati. Tak boleh. Kalau nak minta mati juga, kita minta secara umum. Ya Allah, sekiranya engkau turun bala yang menyebab aku terkeluar dari agama, maka matilah aku sebelum kena bala. Itu boleh. Kerana nak jaga agama. Tapi kalau diuji minta mati, tak boleh. Habislah satu cerita. Kata di Qais, kami balik. Summa atainahu marratan ukhra. Kemudian kami pergi ziarah pula, dia sihat dah. Tadi sakit, sihat dah. Wahwa yabni ha'itan lahu, dia tengah duduk bina tembok kebun dia tu. Sempat lagi dia berdakwah, dia kata innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu. Orang Islam akan diberi pahala semua yang dia nafkahkan. Dia nafkah kepada isteri dia, anak-anak dia, orang pakai miskin, dengan niat yang baik semua boleh pahala. Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzat turab. Kecuali duduk besar binaan bangunan ni. Saudara. Makna tadi dia sakit, nak minta mati dah. Ni sihat balik, ada buat bangunan pula dah. Al-Imam, hadis ni Bukhari, kata Imam Ibn Hajar, mahmul, larangan itu diambil kira bagi orang yang buat binaan lebih daripada keperluan. Kita ada anak 2 orang, kenapa pergi buat binaan besar-besar? Buat setakat cukup, memadai. Yang lebih itu sedekah. Maknanya kata Khabbab, semua boleh pahala belaka kecuali yang ini.
Apa dia? Ni, duk besar kebinaan ni. Hak ni rugi kita. Maka kata ulama hadis Ibnu Hajar kata itu binaan yang lebih daripada keperluan. Tapi kalau kita perlu, anak kita ramai, buat binaan besar sikit, luas, kerana perlu, insya-Allah tidak dicela pada syarak. Tapi jangan besar-besar lah. Orang besar-besar ni jadi macam kaum Ad ni. Buat binaan besar tapi ya'basun, tak ada faedah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni banyak kita ni buat rumah besar, anak pun tak ada. Buat apa besar-besar? Ataupun anak besar dah tapi duduk di luar-luar kawasan, semua ada rumah sendiri. Baik kita buat pondok kecil-kecil, mudah. Nah, hidup pun senang. Nak cari orang pun mudah. Allahu Akbar. Baik. Itu teguran yang pertama Nabi Hud kepada kaum Ad. Mu ni suka buat binaan ni. Suka buat binaan tinggi-tinggi kerana nak menunjuk pada orang. Tak ada faedah. Baik. Teguran yang kedua, tengok ayat 129. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana, mahligai-mahligai dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya. Allah, sekali lagi kena pukul dia. Jadi dia buat bangunan, dia panggil binayatun muhkamah, qusurun musyayyad, istana-istana, mahligai-mahligai, gedung-gedung banyak, semua tu atas dasar apa? Di atas rasa nak kekal hidup atas dunia. Bolehkah kekal? Jawabnya tak kekal. Rasa nak kekal, buat. Setengah orang ni tak sempat mati, tak sempat siap rumah lagi, mati dah tuan dia. Masya Allah. Tinggal hutang. Ni yang kita bimbang ni. Tuannya mati, hutang tak mati. Kena bayar sana, bayar sini. Allahu Akbar. Baiklah. Dia kata Abu Anas, sekarang ni baik mati pada tak mati. Macam mana pula? Kalau orang tu beli rumah, dia beli insurans. Kalau dia mati, syarikat insurans bayar dia punya rumah, habis. Anak dia boleh duduk free. Sedap juga dia punya hujah dah. Baik kita beli rumah, dan baik mati. Kalau tak mati kena bayar. Macam-macam dia punya hujah. Kita kata kalau sudah mati apa faedah rumah kita tu? Lama-lama lagi kalau beli rumah dengan sistem riba, tuannya mati, dosanya tak mati. Allahul musta'an. Baik. Jadi kamu ingat kamu nak kekal atas dunia lah kan, buat rumah besar-besar ni. Kita ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan, buat rumah besar-besar ni, berasa nak kekal juga ke macam mana? Itu teguran Nabi Hud. Teguran yang kedua. Teguran yang ketiga, perangai puak-puak Jabbar, puak-puak Ad ni sombong, suka khianat pada orang. Ini masalah. Wa idza batashtum jabbarin. Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam bengis. Mu ni, puak-puak kamu ni kan tak ingatkan mati dia, bawa bangunan besar-besar, istana besar-besar. Allahu Akbar. Bila kamu dapat berkuasa, kamu kenak kepada orang pula. Apabila kamu ambil hak orang, kamu menyakiti orang, bermusuh dengan orang, macam-macam lagi. Pukul orang tu, orang ni, itu perbuatan yang tidak baik. Baru ni saya tengok satu video orang hantar, ni ayat ni lah, ayat 30 ni. Dia kata siapa sakit lutut, baca ayat ni, wa iza batashtum. Baca pun batas. Ini batas tu gosok lusuk. Jadi kita kata tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran ni memanglah ada sifat,
Tapi kalau nak baca tu baca biar betul. Batas tum mana pula cerita batas tum. Kemudian jangan duk main-main lah. Ambil ayat Quran ni untuk lutut, ayat Quran ni untuk sakit belakang, ayat Quran ni untuk COVID. Macam-macam dia punya reka. Kita kata ayat Quran ni ayat Quran hidayah. Ayat 30 ni Allah peringatkan melalui lidah Nabi Hud, jangan zalim kepada orang. Kita kena main bomo, tak ingat kepada tujuan asal ayat ni. Ini masalah kita ni. Allahu Akbar. Manusia ni pelik-pelik. Ni ada orang hantar mari screen di Facebook, ada seorang pendakwah ni, dia baca kitab Tajul Muluk. Kitab Tajul Muluk ni bukan kitab yang boleh dipegangi. Ini kitab banyak benda-benda bomoh-bomoh khurafat. Kata setengah ulama tua, tok guru kita dia panggil ada unsur ilmu hitam dalam tu. Masalah. Dia buat banggi ramalan sekiranya awal Muharram pada hari ni, hari Selasa ke apa, banyaklah benda-benda akan berlaku senara bawah. Kita kata tuan tu jangan rempuh masuk dalam perkara yang gaib. Nabi SAW tak beritahu hari tu hari ni akan jadi sekian-sekian. Kita pula pergi duk baca kitab-kitab yang pelik-pelik macam ni, bawa ke masyarakat, publish di Facebook, maka timbullah fitnah. Allahul Musta'an. Banyak benda-benda yang timbul fitnah hari ni hasil daripada benda orang tak tahu. Tapi pendakwah ni nak tahu, nak bagi tahu kepada masyarakat, dia tahu, disebarkan. Karena itulah para ulama kita tegur, dia kata laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua benda yang kita tahu kita kena pamerkan, publishkan kepada masyarakat. Kita kena fikir, betul ke tidak ni? Ada ke tidak ni dalam hadis, dalam sunnah? Nabi kita beritahu masuk hari sekian, masuk Muharram pada tarikh sekian akan berlaku bencana sekian. Tidak ada. Kalau tidak ada jangan disebar-sebarkan. Jangan duk sebar-sebarkan benda-benda yang pelik-pelik tuan-tuan dan puan-puan. Masyarakat ni suka benda ni. Suka. Dia sukalah. Nantilah kita bincang mungkin panjang sikit dalam sesi tanya jawab nanti. Baik. Selesai Nabi Hud tiga kritikan kepada kaum dia, maka dia balik semula kepada dakwah dia. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Mu takut kepada Allah, taat kepada aku. Kalau takut ke Tuhan, ikut aku ajar. Jangan ikut nafsu kamu, jangan ikut apa yang kamu pandai-pandai sendiri. Jangan. Ini dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia dakwah kaum dia supaya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat 132 masih lagi nasihat Nabi Hud. Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun. Dan bertakwalah, berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang kamu sedia mengetahuinya. Itu yang dikatakan puak-puak ni gagah perkasa, kaya raya pula, mewah hidup. Tengok, Nuh kata, Hud kata, a'taakumullah ma ta'lamuna. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu apa yang kamu tahu, minal mawashi, dengan hayawan-hayawan ternakan yang begitu banyak, segar megar, subur, gemuk-gemuk. Kata orang Kelantan, gemuk gedeboh. Dia punya hayawan dia sehat, tidak kurus kekek. Kurus kekek ni makna kurus melidi. Kelantan kata kurus kekek. Kalau gemuk, dia panggil gemuk gedeboh. Makna gemuk montel, gedeboh tu. Maknanya hayawan-hayawannya subur. Wal abna izzukur, dan anak-anak pula ramai. Kita ni manusia ni kalau ada sihat badan, tubuhnya gagah perkasa, ekonominya kuat, buat binaan pula besar-besar, gahlah kita. Apa lagi yang kamu dapat? Wa jannatin wa uyun. Ingat, kamu ni hayawan banyak. Apa dia ni? Anak-anak peramai. Tanaman-tanaman, kebun-kebun yang indah.
serta mata air yang mengalir bersih air. Allah. Cuma kata Nabi Hud, mu jangan ingat Allah beri nikmat tu Allah sayang. La. Sebagaimana kata dalam asar, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man lam yuhib. Allah Ta'ala beri dunia ini kepada orang yang dia sayang dan orang yang dia tak sayang. Dua-dua dapat belaka. Kaya belaka. Lagi kufur, lagi maksiat, lagi tinggi dia punya kekayaan. Tuan-tuan tengoklah senarai pemegang aset terkaya dalam negara, dalam dunia, duduk di tangan siapa? Duduk di tangan yang tak bersunat, yang tak mani junub belaka. Jangan pelik. Ini dunia, ini syurga bagi dia. Kita orang Islam, kita ada tempat lain yang kita nak pergi. Dunia ni hanya sementara. Jambatan nak menuju ke akhirat. Jadi mu dapat kaya, apa ni, mewah. Tapi jangan lupa kata Nabi Hud, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut bahawa kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar huru-haranya. Sekarang ni mewah, sekarang ni kamu hebat, kamu lawan aku dakwah kamu tak dengar. Tapi satu hari nanti, bila hari kiamat, akan kenalah bala. Barulah puak-puak dia, puak-puak respon kepada nasihat Nabi Hud. Tengok ayat 136, baru ada jawapan. Dia tak balas banyak rupanya. Dia tak kelari sangat. Kan? Sebab apa? Boleh jadi dia orang ni baik dengan Nabi Hud, anak beranak dia juga. Jadi kelari tu tak kuat. Bila dia dengar Nabi Hud banyak sangat duduk motivasi, duduk ceramah ni, baru dia jawab. Tengok tuan-tuan, ayat 136 baru jawab. Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Mereka menjawab, Hud, duduk diamlah Hud. Kacau awak ni. Budak-budak kata kacau daun ni kamu ni. Orang duduk tenang-tenang hidup, kau duduk ceramah sana, ceramah sini, matilah apa benda lah. Dia kata, Hud, sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat pengajaran atau engkau tidak menjadi orang yang beri nasihat pengajaran, yakni walau bagaimanapun mu bercakap, mereka tetap tidak akan beriman. Apa Hud? Cakap banyak. Kan? Dalam surah Hud baru ni, qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Tanda ni. Dalam surah Hud ayat 53 lagi detail. Dia kata, Hud, apa saja mu cakap, kami tak akan tinggal agama datuk nenek kami. Kami tak akan beriman, tak percaya kepadamu. Habislah. Jawab dah lah tu. Ya Rabbi, bila dia jawab, dia kata apa? In hadza illa khuluqul awwalin. Segala apa yang kau katakan itu Hud, ini hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu kala. Mu tak cakaplah Hud. Apa yang kami pegang ini sudah apa ni, tok nenek kita sudah buat. Ini ada orang bercakap agama datuk nenek, dia panggil. Kita tidak agama datuk nenek. Tok nenek kita buat apa yang baik-baik, kita kena ikut, kita kena teruskan. Mana yang kurang baik kita sempurnakan, kita baiki. Mana yang tak baik kita tinggalkan. Sebab adat budaya tu ada yang baik, ada yang tak baik, kan? Baiklah. Begitulah setiap orang, setiap kaum mengatakan bahawa apa yang mereka buat ni sudah ikut ajaran tok nenek orang-orang yang terdahulu. Habis dia kata apa? Tengok 138.
wa ma nahnu bimu'azzabin, dan kami pula tidak akan diseksa. Relaxlah Hud. Kalau zaman kita ini, relaxlah bro. Awak buat kerja, awak saya kerja, tak ada siapa kena seksa Oh, sombong. Mereka berkata demikian kerana mereka tidak percaya akan hari akhirat dan balasan. Itulah punca dia. Dia kata, mu ni mati. Kan? Kami ikut tok nenek kami yang dah mati. Pergi tak balik-balik pun, tak ada cerita apa benda pelik. Mari mana mu ni? Habislah. Umat-umat dulu, apabila berlaku pembohongan, penentangan, maka mereka akan dibinasakan. Ayat 138-39. Fakazzabuhu fa'ahlaknahum inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu, lalu kami binasakan mereka. Mendustakan Rasul, kami binasakan mereka. Habislah cerita. Ay fakazzabal musyrikuna min qaumi 'adin. Apa jadi? Fa ahlaknahum bid dunya. Kami binasakan dia dengan dunia, dengan dalam dunia ini. Tuan-tuan tengok dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 16, Allah Ta'ala nyatakan bagaimana kebinasaan mereka. Dia binasa macam mana? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami hantar kepada mereka angin ribut kencang. Mari terbalik habis dia punya binaan-binaan, runtuh dia punya bangunan, mati habis buat dia. Dalam surah Fussilat ayat 16. Jelaslah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 6, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kami binasakan mereka dengan angin yang kuat. Kata di para ulama, kenapa mereka dibinasa dengan angin? Ini ilmu tadabbur, tuan-tuan. Oleh kerana dia suka buat binaan atas bukit, maka sesuai angin tu, mari atas, mari terbalik dia punya bangunan tu runtuh, pecah, terbalik. Orang Kelantan kata terbalik kuai ni makna terbalik habis. Maknanya sesuailah dengan kesombongan mereka, azab pun datang macam tu juga. Allahul musta'an. Lalu kami binasakan mereka. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, kebinasaan kaum 'Ad, terdapat satu tanda yang buktikan kuasa Allah, iaitulah tanda ayah, yakni ayatul ihlak, ad-damar, runtuh, hancur kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia tak katalah ayatin, dia kata ayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman, walaupun mereka sudah tengok tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala beri kepada Hud. Maknanya kaum Hud ni tak beriman, ramai yang kafir, mati habislah puak dia. Jadi ayat ni sekali lagi menyentuh pula kaum Quraisy yang selalu rihlah ke Syam, ke Yaman. Dia pergi ke Yaman, dia tengok apa kebinasaan kaum 'Ad, tapi tak beriman. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Geng Abu Jahal dengan Pak Abu tak beriman juga. Allahu Akbar. Jadi kita ni orang-orang yang sudah beriman, patutnya lagi mantaplah kita punya keimanan bila kita tengok kuasa Allah Ta'ala. Setiap kisah ditutup dengan ayat ini 140. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah jua yang maha kuasa. Boleh je Tuhan nak binasakan, tapi dia juga amat mengasihi. Ini maka Allah Ta'ala bagi tempoh kepada kaum Quraisy, kepada kaum Ad, diberi tempoh, peluang bertaubat, berdakwah, tapi bila tak hirau juga, datanglah kebinasaan. Tamatlah ayat kita. InsyaAllah kita akan masuk ayat 141, cerita kembar dia. Dia dua ni kembar, Ad, Samud. Ada kalanya mari kaum Samud dulu, lepas tu kaum Ad. Sebabnya dua ni dua tempat perjalanan kaum Quraisy. Rahlatus syita'i was saif, kan? Panahnya pergi ke Syam, sejuk pergi ke Yaman. Maka jadi dia orang dua tempat ni menjadi perhatian fokus supaya mereka sedar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan dan juga ilmu. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Suka sangat buat bangunan-bangunan besar ni. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Apa tujuannya? Ay yambaghi lil insan an yakuna gharaduhu. Tanda tuan-tuan, tajuk dia yang pertama, sepatutnya setiap orang ada matlamat. Lebih-lebih lagi kalau kita buat projek yang besar-besar, biar ada matlamat. Kenapa buat bangunan ni besar ni? Saya ada anak 10 orang, sesuailah 10 bilik. Nanti dia orang besar-besar esok sudah berkahwin, balik cuti hari raya nak kumpul satu rumah, ada bilik masing-masing, ada tempat singgah, kata orang. Logik. Ni anak seorang buat rumah 10 bilik, nak letak siapa dalam tu? Kan? Jadi masalah. Maknanya bila kita buat bangunan ke buat apa, biar ada gharad, ada matlamat objektif. La abasan wala mubahan, bukan buat sia-sia dan juga kerana nak bangga-bangga. Jangan sekali-kali. Ni ramai juga kita ni, kita bimbang buat kerana nak bangga. Kereta dah depan tangga penuh dah, beli lagi kereta lain sebab nak tunjuk ke orang. Jangan buat satu. Kita nak buat satu projek, biar ada matlamat yang jelas, tidak sombong, tidak megah, tidak takabur. Satu. Yang kedua, daripada kisah kaum Ad ini ada 3 perkara yang kita boleh ambil perhatian. Yang pertama, dia orang yang buat bangunan yang tinggi, orang ni hubbul ulu, suka meninggi diri. Satu. Orang yang buat istana-istana, banglo besar-besar, yadullu ala hubbil baqa, menunjukkan dia suka nak tinggal atas dunia, tak nak mati. 2. Yang ketiga, al-jabbariyah, sombong, angkuh, buat apa ni, kena kepada orang, dia panggil, menunjukkan hubbit tafarruq bil ulu, suka nak jaga kedudukan, tak mau jatuh, tak mau orang kacau. Jadi 3 dia. Maka kita nampak 3 ni sudah ada kepada kaum Ad, suka buat bangunan tinggi, jadi suka nak meninggi diri, buat istana-istana kerana nak kekal atas dunia, mengambil tindakan undang-undang kerana nak kekal berkuasa. 3 yang manusia ni, kan? Kita ni manusia begitulah keadaan. Kadang-kadang kita buat undang-undang yang tak mampu diikut oleh orang. Bila orang tak ikut, dia menderhaka, tak taat, macam-macam. Kaedah dalam masalah ini, saya ingat ke kata-kata ulama tarbiyah, ulama pendidikan, pedagogi, apa benda ni. Dia kata apa? Dia kata, iza aradta an tuta', tulis kata-kata ni, iza aradta an tuta' fa'mur bima yustata'. Kalau kamu nak orang taat padamu, berilah, keluarkan arahan yang orang boleh ikut. Baru ikut. Ni keluar arahan pelik-pelik, arahan menyalahi realiti kehidupan yang sebenar, orang tak akan ikut. Lahirlah orang-orang akan bantah, orang tak ikut, sebab di luar daripada kewarasan ataupun di luar daripada kemampuan yang hemat. Jadi kita kena ada 3 yang manusia ni.
Suka nak tinggi diri, buat bangunan tinggi. Suka tak nak mati, buat bangunan besar. Suka nak jaga kedudukan, maka buatlah macam-macam dia punya tindakan. Allahu Akbar. Isu yang ketiga, membuat bangunan yang besar-besar kerana sombong adalah sifat dia panggil sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak, yang diambil daripada keangkuhan umat-umat yang terdahulu. Ambil daripada keangkuhan umat-umat yang terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kena ingat. Jadi umat-umat terdahulu buat bangunan yurhitu, bekas kat bangunan, bukit di belah buat bangunan. Tapi kosong dah sekarang ni, apa nak buat? Habis tak boleh ke saya nak buat banglo? Silakan. Buat biar cukup. Secukupnya. Kat lebih tu, mana tanda kita ni hubbul baqa. Allahul musta'an. Kita tengok kat rumah kawan-kawan kita, berapa ramai yang buat rumah besar, belum bersiap lagi dia sudah mati. Allahu Akbar. Tinggal hutang sana sini. Yang keempat, kita ambil ringkas-ringkasnya tuan-tuan. Kalau tidak jadi ceramah pula ni. Sebab tu setengah ustaz dia suka mengajar tafsir. Dia kata boleh goreng sana sini. Kata orang, sehingga orang masjid kata ustaz ni mengajar tafsir. Semua ada dalam tafsir dia, kecuali tafsir Qurannya tak ada. Maksud dia ni baca cerita ayat ni boleh tahan ulah ni. Tobat bangunan sana, bangunan sini. Tapi tafsir Quran tak ada. Sebab dia tak kaji, dia tidak baca tafsir, dia baca huraian sendiri. Baik, yang keempat. Ayat wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Mu kena takut pada Allah Taala yang beri rezeki, nikmat kepada kamu. Kata di ulama tafsir kata, para pendakwah kena sentiasa menyentuh perasaan, sentuh jiwa para pendengar dengan memperingatkan kita hidup atas dunia ni nikmat daripada Allah. Hari ni apabila COVID melanda, tak kiralah varian Delta ke varian yang baru pula ni mari selepas daripada cerita Jepun ni pula, dia attack di mana? Paru-paru. Tak cukup oksigen, mati. Barulah kita nampak nikmat besar rupanya udara, oksigen yang Allah Ta'ala sediakan. Sekali kena bayar berapa ribu bayaran. Kan? Ada seorang pakcik ni masuk dalam hospital, kena masuk oksigen. Dia tengok bil hospital, mahal sekali oksigen. Menangis dia. Menangis, dia kata apa? Ya Allah, aku daripada dilahirkan oleh mak sampai hari ni duk seduh udara oksigen yang Allah sediakan tanpa bayaran. Sekali aku kena bayar, baru aku tahu harga oksigen. Maknanya para pendakwah kena banyak ingatkan masyarakat kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita jadi sombong. Kita ingat apa yang kita milik ni kita punya. Kita terlupa al-mun'im al-haqiqi huwa Allah, yang memberi nikmat kepada kita Allah. Baik, yang kelima. Para pendakwah setelah menyatakan kepada masyarakat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, jangan lupa at-takhwif. Kita juga kena ambil pendekatan menakutkan, memberi amaran kepada masyarakat bahawa umat dulu dibinasa dengan sebab dosa-dosa mereka. Adakah umat ini tidak dibinasa? Adakah umat ini tidak dibinasakan? Jawabnya binasa. Maka kita kena ingat. Maknanya dakwah kita ni kena berjalan dua. Targhib, tarhib. Tahbib, takhwif. Kena ada dua-dua. Menggalakkan dan melarang. Orang panggil beri semangat dan juga memperingatkan. Dua-dua kena ada. Sikap pendakwah. Kalau tidak, ada setengah orang dia ambil jalan satu je. Dakwah kita ni ajak orang buat baik, ajak orang solat ada ni, tapi tak sebut tentang dosa. Tak. Kalau kita main dosa saja, kecewa juga manusia. Ini kita kena serentak. Ada pahala, ada dosa. Ada salah, ada taubat. Jadi kita kena serentak. Yang keenam, fakazzabuhu fa ahlaknahum. Bila mereka dusta Nabi, kami binasakan. Allah kata, maka annat takzib sababun lil ihlak. Punca kebinasaan, Allah binasakan mana-mana kaum sebab mereka mendustakan nabi-nabi.
alaihimussalatu wassalam. Mendustakan Rasul, maka binasa. Kita ini, saya Rasul tak ada, tapi kitab Rasul ada, Quran ada, sunnah ada. Yang ketujuh, inni lakum rasulun amin. Aku ni Rasul yang amanah, yang telus, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, kan? Maka kita kadang-kadang kita kena perkenalkan, kita nyatakan siapa kita supaya orang tahu, oh, Syekh ni gini, biawatan dia gini, biar orang, baru orang dengar. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah. Kalau aku tahu di atas dunia ni orang lebih alim daripada aku tentang Quran, la rakibtu ilaihi, aku akan mengembara pergi menuntut ilmu dengan dia. Adakah Ibnu Mas'ud sombong? La. Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa aku ni sahabat Nabi. Aku ni sahabat Nabi, dan bila apa yang aku sampaikan itu, aku dah belajar daripada Nabi sallallahu, belajar daripada sahabat-sahabat besar. Kan Ibnu Mas'ud ni di antara orang yang dihantar oleh Sayyidina Umar menjadi guru di Iraq. Jadi dia telah mengasaskan satu lagi madrasah, nama dia Madrasah Ahli Ra'i. Jadi panjang. Jadi dia kata kalau aku tahu ada orang lebih alim, aku akan pergi. Kalau aku tahu ada orang lebih alim pada aku akan pergi. Tapi aku rasa tak ada lagi dah. Kita jangan sombong. Itu Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, memang ulama besar, kibar sahabat. Tapi kalau kita hari ni tak sedap cakap lah, saya ni orang, semua ilmu yang saya mengajar ni ada sanak belakang gini-gini, itu ada kadang-kadang bawa pada kesombongan. Kita bercakap tadi sekadar nak maklumkan siapa kita je. Tapi kalau siapa peringkat dah jadi sombong, jadi takabur, jangan cakap. Yang ke-8, dari sudut setiap kita, setiap Nabi telah mengisytiharkan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku mengajar berdakwah tidak minta upah. Jawab dia, semua orang hendaklah bekerja ikhlas. Setiap pendakwah yang pertama kena letak ikhlas. Niat kita ikhlas untuk menyampaikan ilmu. Yang kedua dia panggil ihtisab. Ikhlas ni mana hati kita menyampaikan kerana Allah. Yang kedua ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah, jangan mengharapkan balasan daripada orang. Jangan. Ni kita kata bimbang. Kita ikhlas juga, tapi bila kita berdakwah kita duk harap orang bagi sumbangan orang tu. Ini yang menakutkan kita, tuan-tuan. Kita duk ceramah ikhlas tapi takut di akhirat esok keluar dia punya rekod amalan kita kosong. Sebab mu ceramah, mu motivasi semata-mata kerana nak cari glamour, nak cari orang like, nak cari na'udzubillah. Kita kena banyak muhasabah lah, tuan-tuan, supaya kita tidak jadi sombong dalam berdakwah dan juga dalam amalan kita, insya-Allah. Yang ke-9, punca manusia menentang kebenaran, takzibur Rasul. Sebab apa? Sebab mereka tak mau dengar hujah. Nabi bagi hujah gini-gini, in haza illa khuluqul awalin. Sorry lah bos, kalau bahasa orang sekarang, sorry lah bro, sorry lah Hud, yang kami buat ni tok nenek sudah buat, mu cakap banyak boleh jalan. Maknanya kata ulama, punca manusia menolak kebenaran, yang pertama kerana tak mau dengar hujah orang, yang kedua kerana sifat sombong dalam diri dia. Allahu Akbar. Sifat sombong. Baik, yang terakhir, yang ke-10, iaitu manusia ni kadang-kadang ada sifat angkuh, sifat sombong dia buat projek tanpa keperluan. Ingat, banyak ni projek-projek, dia panggil projek gajah putih, projek terbengkalai, buat taman rekreasi, habis 5 juta, 10 juta buat. Kemudian yang boleh faedahnya siapa dia? Kontraktor dengan geng-geng yang duk bagi saham tu. Masyarakat setempat boleh apa? Naik hutan. Orang Kelantan kata naik erok, tak ada benda.
Projek juta-juta habis. Ini masalah kita. Saya masuk salah satu kampung, besar sekolah, bangunan sekolah. Kata ni berapa orang murid ada? Dia kata berapa puluh orang ya. Sini kawasan pendalaman ni, kawasan orang asli. Tapi kenapa besar ni projek ni? Gitulah dia kata, senyum-senyum lah. Tuan-tuan boleh tahulah projek-projek. Maka kita kena ingat projek-projek yang kita buat, biarlah betul-betul keperluan, bukan semata-mata kerana gah. Saya masuk kampung hari ni tengok masjid besar-besar tuan-tuan. Masjid besar-besar. Juta-juta, berpuluh juta setengah masjid. Tanya dia ahli qaryah yang solat, ahli qaryah Tegar solat Jumaat berapa orang? Dia kata tak sampai pun 20 orang ustaz. Habis masjid besar ni? Itulah kemegahan akhir zaman. Tak boleh kau ustaz buat masjid. Saya tak kata tak boleh. Cuma kita buat satu projek besar biar ada keperluan. Jangan terbengkalai, jangan menjadi tempat tontonan, jangan jadi tempat orang panggil suka-sukalah. Baiklah. Jadi Nabi Hud tegur pokok dia. Nabi Hud kata apa? Mu buat bangunan besar untuk apa? Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun. Buat bangunan besar main-main, tak ada faedah. Jangan. Baiklah para pelajar sekalian, tilka asyaratun kamilah. 10 perkara pengajaran, iktibar, faedah daripada ayat yang kita belajar hari ini, bermula 1, 2, 3 sehingga 140. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, iaitulah kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh ni dia kembar dua ni. Kazzabat Thamud al-mursalin. Kaum Samud ni nabi dia akhuhum salihun. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.